Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Wafi, Educator Murabbi. Jadi para pendengar dan juga para pelajar yang dikasihi sekalian, kita nak belajar apa pada hari ini? Kalau nak tahu, kita tunggu sebentar lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baiklah para pelajar dan para pendengar yang dikasihi sekalian, kita masih lagi berada dalam bab 7 iaitu membina kesejahteraan negara. Dan dalam subtopik yang seterusnya, kita ingin berbincang tentang subtopik 7.4 berkaitan dengan dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi dalam DKK ataupun dasar kebudayaan kebangsaan ini, antara perkara yang perlu kita capai mengikut DSKP ialah pelajar berupaya menerangkan pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Apakah dia yang dimaksudkan dengan dasar kebudayaan kebangsaan ini? Dasar kebudayaan kebangsaan merupakan satu garis panduan yang dibina bagi mewujudkan perpaduan antara kaum dan juga integrasi nasional melalui aspek kesenian maupun kebudayaan. Malah, dasar kebudayaan kebangsaan ini merupakan satu garis panduan yang dibentuk bagi mewujudkan dan mengekalkan identiti kita sebagai warga negara Malaysia. Marilah kita lihat pula bagaimanakah bermulanya sejarah pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ini. DKK ataupun dasar kebudayaan kebangsaan ini telah digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Kongres ini dianggap sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat yang berlaku pada tahun 1956 iaitu Kongres Kebudayaan Melayu. Antara perasmi Kongres ini tidak lain dan tidak bukan adalah Perdana Menteri kita yang kedua iaitu Tun Abdul Razak Husin bertempat di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Dan Kongres ini telah dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Menurut kata-kata Tun Abdul Razak Husin, sejarah dasar kebudayaan kebangsaan ini perlu dibuat bagi menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan juga agama. Malah menurut Tun Abdul Razak Husin, Malaysia seharusnya menentukan identiti atau kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat. Terdapat 3 prinsip utama yang digubal berdasarkan dasar kebudayaan kebangsaan ini. Yang pertama adalah dasar kebudayaan kebangsaan ini mestilah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Prinsip yang kedua dalam DKK ialah mewujudkan unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Dan menurut prinsip yang ketiga pula ialah
Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ini. Para pendengar dan juga pelajar yang dikasihi sekalian, marilah kita pergi pula kepada matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ini. Antara matlamat pembentukan DKK adalah untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Dan yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan ini. Dan yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan, kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi negara. Tahukah anda siapakah atau apakah badan ataupun agensi yang melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan ini? Ya, terdapat beberapa buah agensi atau badan ataupun jabatan yang menjadi ejen pelaksana kepada dasar kebudayaan kebangsaan. Antaranya ialah kita mempunyai Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Yang keduanya, kita mempunyai Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Dan yang ketiga, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya serta Warisan Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan iaitu Aswara. Antara program ataupun aktiviti yang dilaksanakan di bawah dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah Citra Warna Malaysia. Jadi dalam penglibatan dalam pelaksanaan program Citra Warna ini telah melibatkan pelbagai kaum dan juga budaya. Program ini dianjurkan pada tahun 1999 dan tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan promosi Malaysia sebagai sebuah destinasi perlancongan. Antara agenda yang dimuat naik dalam program tersebut dalam Citra Warna Malaysia adalah termasuk memperagakan buasana ataupun pakaian tradisional, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Program ini diadakan di Dataran Merdeka pada bulan Mei setiap tahun dengan melibatkan pelbagai rakyat dan juga kaum yang ada di negara kita. Tahukah anda, terdapat ramai tokoh dan juga penggiat budaya yang mendukung aspirasi dasar kebudayaan kebangsaan ini. Mari kita lihat siapakah tokoh-tokoh ini. Ini adalah tokoh-tokoh yang melibatkan diri dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Antaranya kita mempunyai tokoh budayawan Azhar Aziz, tokoh seni muzik tradisional Hamzah Dolmat, tokoh kesusastraan Lim Siu Tin, tokoh muzik tradisional India Samuel Das, tokoh budaya dan kesusastraan Sabah Syuhaibun Yusof, dan juga tokoh muzik tradisional Sapir Sarawak Matthew Ngau Jau. Begitulah tadi para pelajar dan juga pendengar yang dikasihi sekalian, sedikit sebanyak daripada perkongsian daripada cikgu berkaitan dengan bab 7, subtopik 7.4 DKK ataupun dasar kebudayaan kebangsaan. Harapan cikgu perkongsian sedikit sebanyak ini adalah untuk tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan kecemerlangan para pelajar sekalian sekaligus meningkatkan lagi penguasaan pelajar dalam subjek sejarah khususnya. Untuk itu, cikgu sekian sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.